Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersempena dengan E-Kolegium Pendidikan Peringkat Antarabangsa, Pejabat Pendidikan Daerah Miri tahun 2022, saya Cikgu Susi Boniface dari SMK Lutong Miri akan membentangkan satu kajian tindakan yang bertajuk Teknik Elmet meningkatkan penguasaan murid tingkatan 1 SMK Lutong dalam menyelesaikan masalah penambahan dan penolakan integer negatif. Kajian ini dilaksanakan bagi melihat keberkesanan teknik penyelesaian Elmet dalam meningkatkan penguasaan murid tingkatan 1 SMK Lutong dalam menyelesaikan masalah penambahan dan penolakan integer negatif. Teknik penyelesaian Elmet diperkenalkan oleh Ilango pada tahun 2004. Teknik penyelesaian ini digunakan untuk menyelesaikan operasi penambahan dan operasi penolakan bagi topik integer negatif. Tinjauan awal mendapati murid sukar untuk memahami konsep integer dan mereka melakukan banyak kesalahan semasa menjawab soalan berkaitan integer negatif. Bahagian pertama, refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Berdasarkan pengalaman saya mengajar topik integer negatif, didapati bahawa murid masih menghadapi kesukaran untuk menyelesaikan soalan yang memerlukan penguasaan fikiran penyelesaian nombor negatif. Semasa menyimak latihan murid, saya mendapati murid melakukan pengiraan penambahan dan penolakan integer seperti pengiraan yang melibatkan nombor bulat tanpa mengambil kira simbol positif atau negatif yang mewakili nombor tersebut. Sebagai contoh, negatif 6 tambah 3. Ada murid yang akan menjawab 3 dan ada juga yang akan menjawab 9, di mana jawapan yang sepatutnya ialah negatif 3. Guru-guru mengaplikasikan pelbagai kaedah seperti untung dan rugi atau hutang dan bayar bagi membantu murid memahami konsep penambahan dan penolakan integer. Tetapi penggunaannya agak terbatas kerana boleh digunakan sebagai satu perwakilan kepada pernyataan. Berikut merupakan pelaporan pentaksiran bilik darjah salah satu kelas tingkatan 1 SMK Lutong. Tahap penguasaan murid bagi tajuk nombor dan operasi majoriti di tahap 2. Ini menunjukkan tahap penguasaan murid agak lemah bagi tajuk ini. Bahagian kedua, fokus kajian. Berdasarkan refleksi yang telah dijalankan, punca masalah murid menyelesaikan soalan yang melibatkan integer negatif ialah: pertama, murid tidak peka dan keliru dengan kedudukan nombor positif dan negatif. Kedua, murid membuat pengiraan seperti pengiraan nombor bulat tanpa mengambil kira simbol positif atau negatif yang mewakili nombor tersebut. Ketiga, tanggapan negatif murid dan fobia terhadap mata pelajaran matematik. Dan yang keempat, murid mempelajari matematik dengan cara menghafal tanpa memahami konsep. Persoalannya, adakah teknik Elmet dapat membantu meningkatkan penguasaan murid dalam menyelesaikan penambahan dan penolakan integer negatif? Bahagian ketiga, objektif kajian. Objektif kajian ini adalah untuk meningkatkan penguasaan murid dalam menyelesaikan masalah penambahan dan penolakan berasaskan integer negatif menggunakan teknik penyelesaian Elmet dalam kalangan murid tingkatan 1 SMK Lutong. Objektif khusus pertama, murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 6 daripada 12 soalan dengan tepat dalam ujian pasca. 60% daripada murid menunjukkan peningkatan markah dalam ujian pasca. Bahagian keempat, kumpulan sasaran. Murid yang terlibat adalah terdiri daripada 22 orang murid tingkatan 1 SMK Lutong dari kelas 1 Bakti, 1 Cergas, 1 Pasir dan 1 Gigit. Pencapaian akademik murid kelas ini adalah di tahap lemah dan sederhana.
Bahagian kelima, pelaksanaan kajian. Untuk tinjauan masalah, saya menggunakan dua kaedah, iaitu ujian pra-pasca dan pemerhatian. Ujian pra dijalankan untuk melihat kefahaman murid dalam topik integer negatif dan mengenal pasti kaedah yang digunakan oleh murid dalam menjawab soalan penambahan dan penolakan integer negatif. Ujian pasca menggunakan set soalan yang hampir sama dengan ujian pra. Ujian pasca dijalankan untuk mengkaji keberkesanan teknik LMAT dalam penyelesaian menambah dan menolak integer negatif. Kedua-dua ujian terdiri daripada 12 soalan subjektif. Manakala bagi pemerhatian, saya membuat pemerhatian berdasarkan semakan latihan model murid untuk melihat penguasaan murid dalam konsep integer negatif. Saya mengenal pasti contoh kesalahan yang sering dilakukan oleh murid semasa membuat pengiraan. Bagi analisis tinjauan masalah, pertama, analisis ujian pra-pasca. Berikut merupakan perbandingan pencapaian murid dalam ujian pra dan pasca berdasarkan grade. Dapatan ujian pra dan pasca menunjukkan bahawa peratus murid lulus meningkat sebanyak 4%, iaitu daripada 64% kepada 68%. Manakala peratus murid gagal menurun daripada 36% kepada 32%. Dalam ujian pra, 11 orang murid dapat menjawab minimum 6 daripada 12 soalan dengan betul, iaitu mencapai markah 50% dan ke atas. Manakala semasa ujian pasca, bilangan murid meningkat kepada 14 orang. Seterusnya, graf peratusan perbandingan markah ujian pra dan ujian pasca secara keseluruhan. Berdasarkan graf tersebut, 64% murid menunjukkan peningkatan markah dalam ujian pasca, manakala 22% murid menunjukkan penurunan markah dan 14% lagi tidak menunjukkan sebarang perubahan markah. Walaupun bilangan murid yang mencapai grade A hanya 5 orang dalam ujian pra dan 8 orang semasa ujian pasca, namun majoriti murid ada menunjukkan peningkatan markah. Seterusnya ialah analisis pemerhatian. Berdasarkan pemerhatian selepas kajian dijalankan terhadap murid, didapati bahawa murid lebih berkeyakinan untuk menjawab soalan yang diajukan oleh guru secara lisan. Murid berjaya mengesan dan membetulkan kesalahan yang sengaja dibuat oleh guru untuk menguji kefahaman murid. Segelintir murid masih mempunyai masalah untuk menyelesaikan soalan melibatkan integer negatif. Ini berkemungkinan disebabkan oleh murid tidak sesuai menggunakan teknik ini. Untuk tindakan yang dijalankan, pertama, murid akan menjalani ujian pra selama 15 minit. Kedua, saya akan membimbing murid menggunakan teknik LMAT. Dan yang ketiga, murid menjalankan ujian pasca setelah 3 hari teknik ini diaplikasikan semasa PDP. Terusnya, membincangkan jawapan bersama murid sebagai langkah pengukuhan. Dan yang terakhir, pemantauan tugasan murid dari masa ke semasa. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai teknik LMAT dan bagaimana ia dijalankan. Teknik penyelesaian LMAT diperkenalkan oleh Ilango pada tahun 2004. Terdapat 7 langkah penting dalam teknik LMAT. Pertama, kenal pasti dan selesaikan jika terdapat operasi dan tanda. Sebagai contoh, negatif menjadi positif atau positif negatif menjadi negatif. Langkah kedua, pengasingan nombor. Bentuk bulatan bagi mewakili nombor negatif dan bentuk segi empat mewakili nombor positif. Langkah ketiga, asingkan nombor dan tulis ke dalam jadual berbentuk palang. Nombor negatif yang telah dikenal pasti
dan dibulatkan dimasukkan ke lajur kanan palang tanpa tanda negatif di depannya. Manakala, setiap nombor positif yang telah dikenal pasti dimasukkan ke lajur kiri palang tanpa tanda positif di depannya. Langkah keempat, jumlahkan nombor-nombor dalam lajur kiri dan lajur kanan palang itu. Langkah kelima, pindahkan angka dari lajur yang mempunyai jumlah terkecil ke dalam lajur yang mempunyai jumlah lebih besar. Langkah keenam, lakukan proses penolakan dalam lajur berkenaan, iaitu angka besar tolak angka kecil. Langkah terakhir, perhatikan dalam lajur mana langkah penyelesaian terakhir itu wujud. Jika ianya dalam lajur negatif, iaitu lajur kiri palang, maka letakkan tanda negatif pada jawapan. Manakala jika ianya dalam lajur positif, iaitu lajur kanan palang, maka letakkan tanda positif pada jawapan. Seterusnya, pelaksanaan tindakan dan pemerhatian. Kajian tindakan ini dijalankan dalam tempoh seminggu. Murid telah menjalankan ujian pasca 3 hari selepas teknik LMAT diaplikasikan dalam PDP. Ini bertujuan supaya murid dapat menguasai sepenuhnya bagaimana teknik ini dijalankan. Murid dilihat dapat mengaplikasikan teknik ini semasa menjawab ujian pasca. Pemerhatian terhadap tugasan murid juga sentiasa diambil perhatian. Ini bagi memastikan murid sentiasa mengaplikasikan teknik ini dengan betul dan dapat mengurangkan kecuaian dalam pengiraan. Untuk refleksi kajian, pencapaian murid dalam ujian pra dan ujian pasca menunjukkan peningkatan yang agak ketara. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa teknik LMAT boleh membantu murid meningkatkan keyakinan diri dan kefahaman terhadap topik integer negatif. Berdasarkan pemerhatian hasil kerja murid, dapat dilihat murid kurang membuat kesilapan pengiraan semasa menjawab soalan. Murid juga dapat menjawab dengan betul apabila guru memberi soalan secara lisan. Saya berasa gembira kerana murid tidak lagi pasif di dalam kelas. Ini menjadikan suasana PDP lebih aktif dan menyeronokkan. Bahagian terakhir, cadangan untuk kajian seterusnya. Cadangan untuk kajian yang seterusnya adalah seperti berikut. Pertama, menggunakan teknik LMAT dalam setiap topik yang mempunyai hubung kait dengan integer seperti bentuk piawai, ungkapan algebra, indeks, persamaan kuadratik dan sebagainya. Yang kedua, guru boleh menyediakan satu modul penggunaan teknik LMAT dalam PDP secara lebih terancang dan teratur. Sekian sahaja pembentangan dari saya. Diharap hasil kajian ini dapat memberi manfaat dan menjadikan proses PDP lebih berkesan dan menyeronokkan. Sekian, terima kasih.